Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita nak masuk tajuk kepentingan gizi seimbang. Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar piramid makanan. Jadi ini adalah piramid makanan. Jadi untuk piramid makanan, bahagian paling bawah ini kita perlu ambil dengan lebih sajian. Lebih sajian dan semakin ke atas semakin berkurang. Sekarang ni kamu kena faham apa itu sajian dengan makan yang banyak. Untuk nasi, mi, roti, birin dan ubi-ubian, kebanyakan bahagian paling bawah adalah karbohidrat. Jadi untuk karbohidrat, kita perlu makan sebanyak 4 hingga 8 sajian sehari. Ini semua termasuk yang berkaitan dengan karbohidrat lah. Untuk 4 hingga 8 sajian bukan bermaksud kamu kena makan 4 hingga 8 pinggan nasi sehari. Ini adalah sajian. Kalau satu sajian, nasi satu sajian adalah satu mangkuk kecil. Itu adalah dikira satu sajian. Kalau kamu makan satu pinggan, itu mungkin dah kira dalam satu pinggan itu ada 2, 3 ataupun 4 sajian dalam satu pinggan. Itu tak betul. Yang betul adalah kita kira sajian. Sajian itu untuk nasi satu mangkuk kecil. Satu mangkuk kecil macam nasi lemak pagi tu je. Satu mangkuk kecil ni sikit je sebenarnya, sikit sahaja. Saya rasa satu mangkuk kecil lebih kurang saiz tapak tangan tu saja. Itu dikira satu sajian. Jadi untuk aras bawah, karbohidrat kita perlu makan 4 hingga 8 sajian. Ini kamu kena ingat lagi sekali, bukan 4 hingga 8 pinggan, tapi sajian. Dikira satu sajian. Satu sajian tu banyak mana. Ini semua termasuk apa sahaja yang mengandungi karbohidrat. Nasi, roti, mi, apa-apa saja, bijirin, oats, juga dikira di bawah aras yang pertama. Ubi-ubian pun sama. Jadi kena makan 4 hingga 8 sajian sehari. Untuk aras yang kedua, sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran kamu perlu makan 3 sajian sehari. Untuk sayur-sayuran, saiz sajiannya tak sama dengan saiz nasi. Kalau nasi, satu sajian itu sedikit. Tapi untuk sayur-sayuran dan buah-buahan, satu sajiannya lebih besar saiz daripada aras satu. Sajiannya tak sama. Sajian untuk setiap makanan ini tak sama. Kemudian aras yang ketiga, bahagian untuk susu dan produk tenusu kita perlu makan 1 hingga 3 sajian sehari. Ikan, ayam, daging dan kekacang, setengah hingga 2 sajian ayam, daging atau telur dalam sehari. Kalau ikan 1 sajian sehari. Kalau kekacang setengah hingga 1 sajian sehari. Untuk bahagian paling atas yang kita perlu makan dengan sedikit, kena kurangkan adalah lemak, minyak, gula dan garam. Kalau yang bahagian atas ini perlu dikurangkan dengan sebanyak mungkin. Hanya perlu makan sedikit saja bahagian lemak, minyak, gula dan garam. Kadang tu waktu kita dalam memasak, dalam masakan juga telah dimasukkan minyak, gula, garam dan juga lemak. Jadi dalam makanan yang kita makan sehari-harian tu pun dah banyak kandungan minyak, gula dan garam. Apa lagi berkenaan dengan piramid makanan? Kebanyakan kamu perlu tahu juga, kebanyakan orang Malaysia disalah faham berkenaan dengan piramid makanan yang saya sebutkan tadi, 4 hingga 8 sajian ini. Jadi orang Malaysia anggap perlu makan aras satu ini dengan banyak. Itu konsep yang salah. Sekarang ni kamu perlu tahu bahawa kadar obesiti di Malaysia adalah sangat tinggi. Jadi aras satu ini kalau kita kena ikut bilangan sajian. Satu sajian itu sangat sedikit. Jadi ini yang kita perlu betulkan. Jadi bilangan sajian, bukan kira bilangan pinggan ataupun berapa kali makan. Saiz sajian untuk ini tak sama. Jadi kalau kamu perasan, kalau di roti pun, di paket roti ada ditulis di situ berapa keping untuk satu sajian. Itu dah kira satu sajian. Bukan lepas makan nasi kau makan roti, itu dah kira banyak sajian. Kalau makan roti, 2 keping roti dah kira satu sajian. Itu dah cukup. Jika ada nak bertanya tentang piramid makanan, boleh tanya dalam grup nanti. Seterusnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori.
Okey, ada 6 faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Jadi berapa banyak kalori yang diperlukan oleh badan kita akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ni, iaitu saiz badan, umur, pekerjaan, jantina, keadaan kesihatan dan juga iklim. Kita lihat yang pertama, saiz badan. Orang yang bersaiz badan lebih besar perlu makan lebih banyak berbanding orang yang bersaiz kecil kerana keperluan tenaganya yang tinggi. Jadi orang yang saiz besar mempunyai memerlukan kalori yang lebih tinggi berbanding orang yang berbadan kecil. Jadi kenapa? Sebab orang yang badan besar ini perlukan tenaga yang lebih tinggi. Tapi kita kena bukan saja bergantung pada saiz badan. Faktor lain juga mempengaruhi. Jadi jadi daripada sini kita tahu orang badan besar memerlukan lebih tenaga, dan kita akan tahu juga berapa keperluan tenaga sehari. Mungkin lebih tinggi sebab dia ada sebanyak-banyak sel yang perlu digunakan. Jadi sekiranya orang badan besar ini kurang ambil kalori, apa yang berlaku? Kurang ambil kalori, saiz badannya akan mengecil. Jadi ini dah kira obesiti. Jadi kalau dah obesiti, dia perlu kurangkan nilai kalori supaya badannya kembali normal. Jadi kalau orang besar dia makan dengan melebihi keperluan kalori, badannya akan lebih bertambah. Umur. Untuk segi umur, kanak-kanak dan remaja memerlukan lebih karbohidrat untuk bekalkan tenaga kerana menjalani kehidupan yang lebih aktif. Jadi orang muda, kanak-kanak dan juga remaja, mereka ni lebih aktif. Kalau kanak-kanak kamu lihat adik-adik kamu suka berlari. Dia sentiasa berlari, dia sentiasa aktif, dia tak kerti duduk diam. Jadi itu maksud dia orang lebih aktif. Jadi bila lebih aktif, mereka memerlukan lebih tenaga. Jadi berbanding orang tua. Dari pekerjaan, orang yang melakukan kerja berat memerlukan lebih banyak tenaga berbanding orang yang bekerja di pejabat. Jadi orang yang buat kerja buruh contohnya, dia memerlukan tenaga yang banyak, jadi mereka perlu makan dengan banyak. Untuk yang bekerja pejabat, mereka tak guna tenaga yang banyak, jadi mereka perlu makan nilai kalori yang lebih rendah. Seterusnya adalah iklim. Orang yang tinggal di tempat sejuk perlu makan dengan kuantiti yang banyak kerana mereka sentiasa kehilangan haba ke persekitaran. Jadi orang yang di kawasan yang sejuk perlu makan dengan lebih banyak. Itu selalunya kalau waktu yang sejuk kita akan rasa lebih perut kita cepat lapar sebab tenaga dalam badan kita lebih cepat dibakar untuk memanaskan badan. Kemudian keadaan kesihatan. Orang yang sakit memerlukan tenaga yang lebih untuk sembuh. Orang yang sakit perlukan makanan yang lebih banyak dan berkhasiat. Selalunya orang yang sakit ini dia perlukan makanan yang tertentu, lebih kelas makanan yang tertentu. Kita dah belajar bahawa protein membantu untuk pertumbuhan sel. Jadi untuk orang yang sakit, mereka perlu lebih makan banyak karbohidrat, protein dan juga makanan-makanan lain yang berkhasiat untuk membantu badannya sembuh. Yang seterusnya adalah jantina. Orang lelaki dia lebih kuat, ototnya lebih banyak, jadi mereka selalunya orang lelaki akan melakukan kerja berat. Jadi orang lelaki memerlukan tenaga yang lebih tinggi berbanding orang perempuan. Jadi orang lelaki selalunya dia orang akan makan dengan banyak, dia orang akan cepat lapar, mereka lebih aktif dan dia banyak buat kerja berat. Sebelum kita ini dulu lah. Sekarang berkaitan dengan nilai kalori. Jadi nilai kalori makanan bergantung kepada jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan. Jadi bila kita makan, makanan tadi akan dibakar dalam badan. Jadi bila makanan telah dibakar, hasil daripada proses pembakaran makanan dalam badan akan terhasilnya tenaga. Jadi tenaga inilah yang akan digunakan oleh sel-sel badan untuk melakukan kerja. Jadi
nilai kalori makanan adalah jumlah tenaga yang dibebaskan. Okey, dikira 1 gram. Jadi kalau 1 gram makanan itu dibakar, berapa banyak tenaga yang dihasilkan. Okey, jadi jumlah tenaga diukur dalam unit kalori ataupun simbolnya CAL, kalori, ataupun joule, simbolnya J. Okey, untuk 1 kalori, 1 kal bersamaan dengan 4.2 joule. Okey, untuk karbohidrat, bagi 1 gram karbohidrat dia mempunyai 17 kilo joule ataupun 44 kilo kalori. Okey, untuk 1 gram. Yang untuk lemak 37 kilo joule untuk 1 gram bersama dengan 9 kilo joule. Okey, untuk protein, okey, 17 kilo joule untuk 1 gram ataupun 4 kilo kalori. Jadi kita lihat di sini, karbohidrat dan protein untuk 1 gram karbohidrat dan juga 1 gram protein mempunyai nilai kalori yang sama. Okey, manakala lemak mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi. Okey. Jadi ini adalah nilai kalori makanan untuk 1 gram. Okey, bagaimana contoh anggaran? Okey, macam mana nak kira? Katakan kamu makan nasi ayam. Untuk nasi ayam 1 pinggan ada 400 gram. Nilai kalorinya adalah 410 kilo kalori. Okey, kek coklat sepotong kecil 20 gram bersamaan dengan 100 kilo kalori. Okey, untuk tembikai 520 gram. Okey, 160 kilo kalori. Jus oranye 120 kilo kalori. Jika kamu makan ini untuk makanan tengah hari, jadi kamu kena kiralah di sini berapa yang kamu dah makan. 410 tambah 100 tambah 160 tambah 120 berapa? 4, 5, 6, 7 790 kilo kalori. Ini kalau kamu makan ini dah 790. Selalunya untuk manusia yang biasa, okey, yang hidupnya tidak terlampau aktif, okey, selalunya memerlukan lebih kurang kalau perempuan silap saya 1200 kilokalori sehari. Okey, selalunya untuk lelaki lebih tinggi 1500 kilokalori. Jadi kalau kita ambil nilai kalori yang berlebihan, okey, daripada kalori yang dibakar oleh badan, okey, kalori yang berlebihan itu akan disimpan sebagai lemak dalam badan dan akhirnya berat badan akan bertambah. Jadi kalau untuk mengekalkan kesihatan yang sihat, kita perlu makan nilai kalori, okey, makanan yang kita makan itu perlulah sama dengan nilai kalori yang badan kita guna. Okey, barulah kita dapat mengekalkan berat badan. Okey, kalau untuk yang ingin menurunkan berat badan, dia perlu ambil nilai kalori yang kurang daripada kalori yang dibakar. Kenapa perlu kurang? Supaya badan dapat menggunakan lemak-lemak yang tersimpan. Okey, ini berkaitan dengan nilai kalori. Jadi bila makan, okey, bila kamu makan, kamu perlu ingat, perlu ambil makanan yang sihat. Okey, mesti sajian itu cukup. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayur-sayuran. Okey, kurangkan pengambilan lemak, gula dan garam. Okey. Kurangkan pengambilan gula, lemak dan garam dan makan ikut kalori yang diperlukan oleh badan. Okey, yang diperlukan oleh badan kita. Berapa nilai kalori yang diperlukan oleh badan, yang itulah nilai yang kita perlu makan. Okey. Jadi itu sahaja. Terima kasih.